Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini. Menteri Agama fail penghakiman ingkar terhadap Papagomo. Berita penuh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar akan memfailkan permohonan mahkamah untuk penghakiman ingkar pembelaan JID terhadap penulis blog kontroversi Papagomo. Ini berikutan defendant yang nama sebenarnya ialah Wan Muhammad Azri Wan Deris masih belum memfailkan sebarang kehadiran di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berikutan saman sivil difailkan pada 19 Oktober tahun lepas. Ketika dihubungi pada hari ini, Peguam Naim Akberdin Abdul Kadir mengesahkan mereka akan memfailkan permohonan JID yang boleh menyebabkan Azri diperintahkan membayar ganti rugi teladan, teruk dan punitif yang akan ditentukan oleh Mahkamah Sivil. Peguam itu berkata pada mulanya mereka telah memfailkan penghakiman ingkar kehadiran terhadap Azri, tetapi Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong semasa prosiding mahkamah hari ini menasihatkan mereka untuk memfailkan permohonan untuk penghakiman atas keingkaran pembelaan. Difahamkan ini disebabkan oleh sifat pempasan yang diminta oleh Naim melalui saman fitnah. Hakim meminta kami memfailkan semula sebagai penghakiman ingkar pembelaan, kata peguam itu, sambil menambah bahawa Pesuruhjaya Kehakiman memberi masa kepada plaintiff sehingga pengurusan kes seterusnya pada 27 Mac untuk memfailkan permohonan. Azri tidak diwakili semasa prosiding dalam talian hari ini. Di bawah undang-undang, defendant mempunyai 14 hari dari tarikh diserahkan salinan tindakan sivil untuk tampil ke Mahkamah Sivil. Menurut salinan afidavit penyampaian Naim, peguam plaintiff telah menyampaikan saman fitnah terhadap Azri di dua alamat defendant yang diketahui serta email di antara 25 dan 26 Oktober tahun lepas. Semakan ke atas sistem pemfailan dalam talian, Badan Kehakiman tidak menunjukkan sebarang memorandum kehadiran difailkan oleh Azri atau pengurus pasukan peguamnya terhadap tuntunan Mahkamah Naim. Malaysia kini cuba menghubungi pasukan peguam Azri berhubung perkara itu. Naim yang merupakan bekas Ketua Hakim Syariah menyaman Azri berhubung hantaran Facebook. Plaintiff mendakwa bahawa catatan defendant juga termasuk klip TikTok 6 minit 41 saat yang menyentuh ahli parlimen DAP Howard Lee yang memetik ayat Al-Quran. Naim mendakwa Azri dalam catatan Facebook yang disertakan video TikTok itu telah mengaitkan menteri itu dengan dakwaan seksual berkenaan. Dalam menolak dakwaan itu sebagai tidak benar, plaintiff berujar bahawa hantaran itu antara lain membayangkan bahawa dia menunggang agama meski mempunyai dakwaan seksual. Naim juga mendakwa hantaran itu menggambarkan dia bersekongkol dengan DAP untuk kepentingan pribadinya sambil mengenepikan kepentingan masyarakat Islam. Menerusi tuntutan mahkamah itu, menteri berkenaan memohon mendapatkan pelbagai pelepasan
termasuk perintah mahkamah supaya penulis blog itu membuat permohonan maaf secara terbuka, memadam secara kekal sialan dalam talian, dan tidak mengulangi kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu. Naim juga menuntut ganti rugi am, teladan, teruk, dan punitif yang tidak dinyatakan faedah tahunan 5% ke atas jumlah yang diberikan, kos dan sebarang relief selanjutnya yang dipikirkan sesuai oleh mahkamah. Pada 12 Januari tahun lepas, polis telah melancarkan siasatan berhubung dakwaan seorang hakim kanan ketika itu yang dikatakan telah melakukan gangguan seksual terhadap seorang wanita yang sudah berkahwin pada tahun 2020. Hakim kanan itu kemudiannya membuat laporan polis balas terhadap penuduhnya mendakwa dia dituduh secara palsu. Naim juga sebelum ini menyaman ahli Majelis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam berhubung hantaran dalam talian mengenai dakwaan itu. Lokman sejak itu memohon maaf secara terbuka di hadapan Mahkamah Sipil untuk menyelesaikan saman fitnah itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Baik. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya nak kata dulu, jangan pula lepas ini ada pula orang-orang yang tak puas hati yang tuduh lagi kata kerajaan salah guna kuasa, melantik itu melantik ini dengan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan parti dan sebagainya. Sebab ini Agung sendiri yang kurnia surat cara pelantikan tahu. Jadi jangan pula kata lepas ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang lantik. Tak ada. Yang bagi surat cara pelantikan adalah Agung. Kepada siapa? 5 hakim. Jadi lepas ni, kalau memang salah, dijatuhkan hukuman bersalah, jangan pandai-pandai hina mahkamah. Jangan pandai-pandai nak kata mereka dipergunakan lah oleh kuasa ni lah, apalah, macam-macam lah. Sebab kalau kamu buat begitu, seolah-olah kamu mempersoalkan kredibiliti yang di Pertuan Agong tau. Jadi terbaru Agong baru saja berkenan memberikan watika pelantikan surat cara kepada 5 hakim yang di Pertuan Agong. Sultan Ibrahim hari ini telah berkenan untuk menerima menghadap dan juga telah mengurniakan surat cara pelantikan kepada 5 hakim di Istana Negara pada hari ini. Istiadat yang berlangsung di Singgasana kecil Istana Negara itu dimulakan dengan pengurniaan surat cara pelantikan kepada Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu Datuk Hanifah Fariqullah dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah. Jadi mereka ni memang berkredibiliti, tidak perlu dipersoalkan. Memang Agung yang bagi mereka surat cara watika pelantikan ini. Jadi jangan pula lepas ini kata Anwar yang lantik lah, Anwar yang itulah. Tak ada. Anwar mungkin ada cadang, tapi yang bagi watika, yang akan membuat keputusan akhir adalah Agung. Walaun semua kena tahu benda tu. Jangan pula spin, putar-putar dunia lepas ni sampai rakyat bengong. Seri Paduka Baginda turut berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada 3 lagi hakim Mahkamah Tinggi, iaitu Su Tiangjo, Alexander Sio Hau Wai, dan Amelati Anak Parnel. Jadi mereka semua telah dikaruniakan surat cara itu. Tahniah diucapkan. Ini memang menggembirakan kerana supaya rakyat tahu bahawa mereka ini dilantik bukan sembarangan. Mereka ini dilantik bukan tangkap muat saja, tapi Agung sendiri dengan kebijaksanaan, dengan wibawa daulat daripada Tuanku Agung membuat pertimbangan, penilaian
dan akhirnya membuat keputusan memperkenan atau menolak. Jadi ini tak ada kena mengena dengan salah guna kuasa lah apalah. Jadi jangan pula lepas ni ada lagi muncul lagi cerita-cerita sedemikian. Dan yang tadi, saudara rakyat bergema di channel ini, tahniah diucapkan Daulat Tuanku ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Daulat Tuanku.